Shalom, hai semua. Wah, sungguh tidak sangka kan hari ini sudah pun 20 Februari. Saya percaya hari anda semua telah diberkati dan sekarang adalah masa untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bulan ini adalah Month of Grace, iaitu bulan Rahmat, seperti yang telah diisytiharkan oleh Pastor Chris Oyakilome awal bulan ini. Haleluya. Saya percaya anda semua telah mendapat banyak rahmat dari Tuhan kan? Sebagai contohnya, baru ini kita telah dimaklumkan bahawa syarat-syarat Aisinar dimansuhkan. Haleluya. Pastinya hal ini sangat menggembirakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadi, tanpa membuang masa, jomlah kita mendengar firman Tuhan pada hari ini 20 Februari yang bertajuk Imanmu akan diuji. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita dari Wahyu 3 ayat 10 yang berkata, "Kerana engkau telah memelihara firman-Ku dengan sabar, Aku juga akan memelihara engkau dari waktu cobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencubai mereka yang tinggal di bumi." Amin. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, Rasul Paulus berkata, "Janganlah biarkan orang menipu kamu dengan apa jua cara pun, kerana hari itu hanya akan tiba apabila banyak orang murtad dan manusia pendosa, iaitu anak kebinasaan itu dinyatakan." Ia mengatakan bahawa banyak orang akan berpaling dari iman. Mengapa hal ini berlaku? Dalam Hakim-Hakim 7, apabila Tuhan menginginkan Gideon pergi berlawan orang Midian, Tuhan meyakinkannya melalui malaikat bahawa dia, Gideon, akan mengalahkan musuh-musuhnya. Gideon menyangka dia memerlukan satu angkatan tentera. Jadi, dia mengumpulkan para tenteranya. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Jika kamu pergi dengan begitu banyak tentera, kamu akan berfikir bahawa kamu akan menang dalam peperangan itu dengan kekuatanmu sendiri. Beritahu semua orang yang takut untuk pulang." Dan Alkitab mengatakan 22,000 orang balik ke rumah. Hakim-Hakim 7 ayat 3. Kemudian Tuhan berkata, "Aku ingin menguji 10,000 tentera yang tinggal. Bawa mereka ke sungai dan suruh mereka minum air dari sungai itu. Kamu hanya akan mengekalkan orang yang berjaga-jaga mengawasi musuh ketika mereka minum." Dan Alkitab mengatakan bahawa hanya 300 orang yang telah lulus ujian itu. Baca Hakim-Hakim 7 ayat 4 hingga 6. Mereka tidak tahu bahawa mereka sedang diuji. Dan juga dalam Yeremia 9, Alkitab mengatakan orang telah membiasakan lidah mereka untuk berdusta. Mereka terlalu banyak menipu sehinggakan saudara pun tidak boleh dipercayai. Disebabkan oleh penipuan dan kemunafikan ini dan pembohongan, Tuhan berfirman, "Lihatlah, Aku akan memurnikan dan menguji mereka." Yeremia 9 ayat 7. Hal ini akan berlaku pada hari-hari yang terakhir ini. Suatu ujian yang hebat akan datang, dan ia sudah pun bermula, kerana Tuhan harus memisahkan orang yang benar dari orang yang palsu, iaitu orang yang tidak pernah sejati dengan Tuhan. Sekiranya perkara ini tidak serius, Yesus tidak perlu campur tangan bagi pihak jemaah di Philadelphia, seperti yang dibaca dalam ayat Injil tema kami. "Jika iman kamu dalam Kristus adalah tulen, maka ia akan diuji." Dalam 1 Petrus 1 ayat 7, yang berkata, "Supaya kesungguhan imanmu yang diuji itu, yang jauh lebih berharga daripada emas yang dapat binasa, walaupun diuji dengan api, akan didapati mendatangkan pujian dan kehormatan dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya."
Hendaklah Yesus Kristus dan kerajaannya menjadi perkara yang terpenting bagi kamu daripada segala-galanya dalam kehidupan ini. Haleluya. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Aku berakarkan dan berdasarkan dalam Kristus. Aku hidup untuk memenuhi impian Tuhan, rencananya untuk mengembangkan kerajaan dan memberitakan Injil di seluruh dunia. Aku fokus pada perkara-perkara di atas dan bukan pada kesenangan yang sementara di dunia ini. Aku tetap teguh, tidak goyah, dalam melakukan kerja Tuhan dengan sukacita sambil aku menantikan kedatangannya semula. Haleluya, puji Tuhan. Untuk renungan tambahan, kalian bolehlah merujuk dari Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16, Kolose 3 ayat 1 hingga 2 dan Wahyu 3 ayat 9 hingga 10. Amin. Saudara-saudari semua, jangan lupa beritakan Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga, jiran dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah. Sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.